Okay, so hari ni kita akan tengok dua lagi soalan. Soalan yang hari ni silibus tingkatan 4 kimia industri lagi. Okay, tapi yang hari ni kita akan cover bab alloy. Ingat alloy lagi tak? Sikit-sikit. Ingat alloy tak? Lupa. Ingat. Ingat tak ingat? Ingat. Apa beza alloy dengan logam tulen? Lebih kuat. Lebih kuat? Ya ke? Ingat tahu dalam soalan esei, soalan esei yang nombor 12 dengan 13, dia dulu 10 markah. Untuk yang batch korang dia dah jadi 12 markah. 12 markah tu dia pecah 2, 4, 6. 2 markah, 4 markah, 6 markah. So yang saya tanya korang alloy ni apa ni? Dia boleh tanya dekat yang 2 markah tu. Takkanlah korang macam jawab katakan tadi siapa jawab tadi? Ada jawab apa tadi? Katakanlah jawapan Arinah ni kuat ada kata kuat. Arinah kata kat chat alloy campuran, Aina kata dekat chat bahan campuran. Takkanlah korang jawab seketul macam tu je dapat 2 markah, tak logik kan? Esei pula tu. Okay. So ingatnya 2 markah ni, alamak mana saya punya buku tu, tak siap saya mengetahui ni ialah ayat daripada dalam buku teks tu sendiri yang kamu kena keluarkan. Okay, so tapi tak adalah dia minta kat korang ayat suruh korang tasmik dulu dengan kawan, bagi betul susunan, tak. Dia just kefahaman sahaja. So alloy ini, okay, saya rasa dalam banyak jawapan yang paling tepat ialah jawapan Nurul Aina ni lah. Bukan tepat lah, paling dekat. Okay, alloy ni ialah campuran 2 atau lebih logam ataupun bahan lain lah. Okay. Wah, jawapan Arinah lagi dahsyat tu. Bahan yang dibuat dengan mencampurkan 2 atau lebih unsur bersama. Sekurang-kurangnya satu daripadanya ialah logam. Wah, power. Ni adakah ayat-ayat begini boleh keluar tanya exam nanti? Okay. Saya rasa kena faham satu konsep. Dia ialah campuran bahan. Maksudnya dia kena lebih daripada 2 bahan. Maknanya kalau 2 bahan pun cukup, 3, 4 bahan pun cukup. Okay. Dan mesti salah satunya ialah logam. Macam yang Arinah itulah. So point dia campuran. Okay, tak kisahlah 2 atau lebih. Dan point yang kedua ialah mesti ada logam. Okay. So itu dia punya point. So tadi saya kata tadi 2 markah kan. 2 markah tu yang pertama ialah idea korang tentang logam alloy tu ialah campuran bahan. Lepas tu dalam point yang kedua ialah dalam alloy mesti ada logam. Okay. Syamil punya alloy merupakan campuran logam dengan logam lain atau campuran logam dengan bukan logam. Yes, boleh. Okay. So dalam tajuk yang ini, istilah yang kamu kena jaga ialah logam tulen dengan logam asing. Atom logam tulen dengan atom logam asing. Iaitu atom logam tulen tu ialah logam yang sebenar, yang dia punya peratusnya lagi banyak daripada yang atom logam asing. Logam asing tu yang dia akan tambah. Okay. Tapi itu kita nak belajar hari ni lah. Hari ni saya nak ajar pasal jawab soalan. Okay, tapi itulah saya kata tadi, kadang-kadang bila kita berlatih dekat sini, kita kena juga repair kita punya pengetahuan di tempat-tempat lain juga. Okay, so hari ni kita akan tengok soalan yang ini. Okay, alright. So pelajar ni nak buat eksperimen kat rumah, dia nak kaji sifat tahan kakisan bagi cincin besi dan cincin kelingir karat. So kat gambar ni dia tunjuk keputusan selepas 3 hari. Okay, kalau ingat lagi dalam sesi-sesi yang lepas, okay, saya suka bila dapat soalan tu, kamu, cikgu soalan hari tu cikgu belum bincang. Yang mana? Nanti jari kita ni, kita bincang yang satu dulu Okay. Mana tadi? Ni.
Bila kita dapat soalan, kita keluarkan pemboleh ubah dulu. Oh, yang Arina cakap ni yang satu lagi hari tu kita tak catat kan? Tak tahu saya buka website. So, nanti so kita dapat soalan, kita keluarkan apa dulu? Boleh ubah. Okay, boleh ubah. So, apa pun boleh ubah yang ada kat sini? Pemboleh ubah manipulasi siapa? Jenis Okay. cincin. Jenis cincin. Okay, so ni kan pemboleh ubah manipulasi mestilah yang berbeza. Kadang-kadang saya rasa macam malas nak tulis ni sebab fikir-fikir dah expert kan. Tapi bila memikirkan yang diam-diam tu tak tahu dah expert ke tak, jadi kena sebut juga, okay. So tengok ya, yang ni berbeza, cincin, tapi oleh kerana dua-duanya cincin, so kita tulislah cincin, tukar depannya sahaja, okay. So jenis cincin. Okay, katakanlah macam tak tahu nak cakap apa, tulis je cincin besi dan cincin keluli. So sepatutnya sekarang kita dah tahu yang kat gambar boleh cari, dekat ayat pun kita boleh dapat pemboleh ubah manipulasi. Okay, RV siapa? Ketahanan kakisan. Okay, kat sini ada ni. Ni RV. Ingat tak saya pernah ajar pasal RV nampak dengan RV tak nampak? Ada. Ada. Serius lah. Ada. Kita ada RV dua jenis. Satu RV yang nampak, satu RV yang tak nampak. Agaknya yang ketahanan kakisan ni nampak ke tak nampak? Nak letak mana satu ni? Nampak. Ya ke? Nampak. Tak nampak. Kan saya dah pesan. Kan saya dah pesan yang dekat soalan selalunya ialah RV yang tak nampak. So RV yang nampaknya apa kat sini? Lapisan perang. Ni, tapi boleh ke tulis lapisan perang sebagai pemboleh ubah pemboleh ubah bergerak balas? Boleh tak tulis lapisan perang kat sini? Pemboleh ubah nampak ni. Tak boleh. Okay, nak tanya apa? Nak tanya apa depan ni? Jenis Kakisan. lapisan. Jenis. Ada banyak jenis ke? Satu je saya nampak tu. Dah lah cincin. Cincin memang ada dua. Boleh lah cakap jenis. Kakisan. Warna lapisan. Okay, boleh buat warna lapisan atau okay, kehadiran lapisan. Okay. So kalau macam katakanlah cikgu, warna lapisan tu sesuai ke kita nak buat sebab yang sini tak ada lapisan. Kita boleh buat kat sini, warna lapisan yang kat sini tiada warna. Okay, tapi antara dua ni saya prefer kalau kita buat kehadiran. Sebab kehadiran tu menunjukkan satu ada, satu tak ada. So memang kat sini kita nampak sini ada kan, sini tak ada. So kita lagi prefer untuk gunakan kehadiran lapisan perang. So itu pun memerlukan kamu untuk macam apa? Menimbang lah terlalu banyak jawapan mana yang lebih tepat. Okay. So pemboleh ubah malat. Ni saya ni lah saya prefer jawapan yang bawah. Okay. Pemboleh ubah malat. Jenis larutan. Larutan. Okay, kita boleh buat so kat sini sama kan dua-dua ni. So kita boleh guna larutan garam. Tapi depannya jangan lupa larutan garam ni ialah satu benda. So tak boleh buat larutan garam sahaja, kena buat isi padu boleh. Tadi saya dengar ada yang jawab jenis larutan boleh. So banyak
Mana kat sini? Kat sini pun kat soalan pun ada. Ni, ada selepas 3 hari. Okay, ini pun ialah pemboleh ubah dimalarkan. So, tempoh eksperimen 3 hari. Okay. So, kenapa saya suruh korang keluarkan pemboleh ubah ni? Macam biasalah, dalam soalan mesti ada, taklah mesti, tapi daripada 20 soalan tu, paling sikit daripada 20 soalan. Daripada 20 markah soalan bahagian A, selalunya paling sikit 2 markah untuk pemboleh ubah ni sahaja. Jadi sebab tu dah sangat penting untuk kita pandai cari pemboleh ubah sama ada daripada gambar atau daripada ayat soalan. Kalau ada jadual lagi bagus, kalau ada graf lagi bagus. Lagi banyak bantuan. Okey, lepas tu satu lagi, kita guna juga pemboleh ubah ni untuk bina hipotesis, untuk bina hubungan. Lepas tu macam Arvi nampak ni, selalunya kita akan guna dekat pemboleh ubah soalan definisi secara operasi. Yang tak nampak ni kita akan guna dalam inference. So sepatutnya kita dah tahu dah apa benda yang kita kena cari untuk kita punya persediaan nak jawab soalan-soalan yang selepas ni. Okay, alright, seterusnya. Okay, ni dia. Sesiapa yang dah ada kat kelas point, saya tengok ada 16 orang. Boleh cuba jawab dekat kelas point. Sekejap Pemerhatian. Okay, baru seorang yang jawab. Siapa je yang ada dalam kelas point hari ini? Okay. Bila saya nak nampak muka-muka baru dekat kelas point ni? Zulkot ni apa? Macam nama ulat tu je, Megot. Tahu tak? Ulat nama Megot. Megot tu sebutan Jawa lah. Kalau English punya slang, Megot. Lepas tu Zul buat nama Zulkot, macam nama ulat. Baru ada 3, 6, 7. Wah, tapi saya rasa macam wow lah jawapannya. Okay, saya tutup Lagi 5 saat. Okay. Ada tak masuk tulis Belum masuk 31046. Okay, saya nampak dia jawab dekat chat, ada yang jawab dekat kelas point. Okay, kita tengok pemerhatian. Okay. Alright. Tadi saya tanya tak dekat korang kakisan tu apa? Ketahanan kakisan tu apa? Tahu tak ketahanan kakisan tu apa? Cuba type dekat chat ke apa ke, ketahanan kakisan tu korang faham apa? Karat. Oh, Jafni kata karat. Karat. Oh, bagus. Okay, bagus. Tak cepat karat. Okay, betul. So saya impress dengan jawapan sebab jawapan hampir betul semua ni. Okay, okay. Mana? Mana perginya? Okay, tak masuk ke? Cikgu pun. Okay, kita tengok jawapan-jawapan yang ada ni. Kenapa saya kata jawapan yang agak impress? Sebab macam skema lah. Sebab saya dah buat soalan ni dengan tempat walaupun dah ajar kan, tapi
bila dia hantar jawapan 2 orang je betul, yang lain semua salah. Tapi kalau tengok kat sini semuanya dia betul ni. Okey. So bila pemerhatian macam yang saya pernah cakap sebelum ni, kita kena pastikan kita cerita apa yang kita nampak. Bukannya apa yang kita tahu. So kalau kita tengok pemboleh ubah yang kita dah discuss tadi, okey, yang nampak ialah kehadiran lapisan perang yang ini kan, yang nampak. So sesiapa yang menceritakan tentang ketahanan kakisan, dia akan jadi salah. Sebab kita nak yang nampak. Yang nampak ialah yang perang tu. Okay. So kat sini cincin besi diselaputi lapisan perang. Betul. Lapisan perang. Betul. Yang ini ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Terbentuk pada cincin besi. Ni okey. Abang Farhan ni berbeza sedikit tetapi masih lagi tidak salah. Sebab dia yang ini dia refer pada cincin ke luli. Tidak berubah. Okey. Betul. Cincin besi ada lapisan perang. Baguslah jawapannya. Saya harap yang tak menjawab tu nampaklah. Okey. Ni pun bagus. Jawapan syuhada ni dia sangat komplit. Dia cerita dua-dua. Okey. Terdapat lapisan perang. Okey. Iman punya ni. Dia dah kenapa bagi soalan ni, kan soalan esei ni. Ni esei ni adakah okey. Dia nak jawapan, Iman dia bagi soalan balik. Okey, ini siap sikit je lah ni. Tak apa-apa. Okey. Iman tahu je salahnya kenapa? Mana saya punya? Ni. Okey, tengok situ dekat chat Raihan, sorry mana tadi? Ada apa yang jawapan ni betul tak? Cincin besi berkarat. Betul tak jawapan ada cincin besi berkarat? Syamil? Nak komen? Tak sebab dia tak karat tu kita tak nampak. Kita cuma tahu dia karat. Tapi yang kita nampak ialah perang tu. Okay, Raihan betul. Yes, Farisha nak tanya apa? Zuhaira betul. Jafni tak. Okey dah. Farisha nak tanya apa? Angkat tangan ni. Tak ada apa? Tertekan. Okay, so tengok soalan seterusnya. Inference pula. Okay, so yang inference, yang kat class point boleh jawab inference. Okay, sementara korang fikir macam nak jawab tu, kat sini saya dah bagi sedikit panduan untuk menulis inference. Okay. So kita mulakan dengan pilih mana satu boleh ubah manipulasi yang kita nak cerita. Okay. So kita ada jenis cincin tadi kan. Jenis cincin kita ada 2. Satu cincin besi, satu cincin ke luli. So kita pilihlah mana-mana. Okay. So pola ni, ingat kelas lepas kita dah cerita pola tu apa. Okay, kalau kita tak jumpa pola yang sesuai, kita cerita je lah apa yang kita buat dalam eksperimen tu. Kalau dalam eksperimen tu korang ambil hammer, korang ketuk, cakap je lah ambil hammer dan ketuk. Kalau dalam eksperimen tu korang ambil api, panaskan, cakaplah panaskan. Okay, so kena ada pasangan lah. 2 ni yang saya birukan ni. Okay, kat kelas point tak ada lagi yang jawab. Lepas tu menghasilkan menyebabkan ni kita boleh pilih mana-mana. Lepas tu kita ambil pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Tadi kita dah discuss kan siapa yang tak nampak tadi. Dan polanya ceritalah. Tadi apa, hadir ke tak hadir ke, makin banyak ke, makin sikit ke, makin berat ke, makin ringan ke, makin tebal ke, makin nipis ke. Okay, so ceritalah apa yang berlaku. Okay, kat kelas main baru 1 yang jawab. Katakanlah macam ada yang tanya, cikgu menulis inference memang kena ikut yang cikgu bagi susunan-susunan ni ke? Tak semestinya. Okay, kena faham yang
Inference tu ialah sebab kepada pemerhatian. So kalau korang boleh tulis sebab kepada pemerhatian tu dengan tepat, tak ada masalah. Tak payah ikut pola saya bagi ni. Okay. Yang ini cuma bimbingan supaya kita dapat bagi poin yang cukup dalam ayat jawapan kita tu. Nampak tak? Saya percaya yang korang boleh jawab. Tapi untuk mendapat jawapan yang tepat tu, kadang-kadang kita kena ada kita punya macam source of reference macam tu lah. Okay, dah ada 4 orang yang jawab. Okay, dah ada 6. Okay. Ada lagi tak yang jawab? Kalau ada lagi saya tunggu. Dah ada 9 dah ni. 10. Okay. Lagi 5 saat saya tutup. Okay. Last adik ni. Alright. Okay, tengok. Okay, so yang ni tadi jenis cincin, pilih mana satu, polanya. Okay, tadi saya kata nak kata tebal nipis tak boleh, nak kata hadir tak boleh, nak kata tak boleh. So kita ceritalah yang cincin besi tu kita rendam dalam larutan garam, okay, menyebabkan tadi pembuli ubah bergerak balas yang tak nampaknya ialah ketahanan kakisan. Lepas tu polanya ialah berlaku, hadir, terjadi, macam tu. Okay. So kita tengok jawapan. Mana jawapannya? Ya Allah, terlupa pula tak bagi dalam ni. Okay, tengok yang pertama. Cincin besi menyebabkan ketahanan kakisannya lebih rendah. Okay. Ini RV tak nampaknya ada. Polanya ada, menyebabkannya ada, ni MV-nya ada tapi polanya tak ada. Okay, Arina punya tak ada pola, so tak ada. Okay, jenis cincin besi pola tak ada menyebabkan sifat ketahanan kakisan bertambah. Nampak? Ni RV tak nampak ada, pola ada. Sini tak ada pola. Tengok jawapan Jafri nampak macam canggih ni. Jika cincin besi direndam dalam larutan garam, okay, ni ada MV, ada dia punya pola. Kata tadi, kau tak tahu nak letak apa, letaklah apa yang kita buat dalam eksperimen tu. Okay, menyebabkan ketahanan kakisan tak apa, berkurang. Pola. Okay, so Jafri punya nampak tak dia punya jawapan dia? Sangat structured, cantik. Betul. Dah kenapa ni? Kenapa ni? Dah kenapa pula dia ni? Apasal ni? Sekejap. Madam. Kenapa tangan tak bendung ni? Cik baik lah. Okay, seterusnya Farha punya apa? Apa silap Farha ni? Siapa boleh justify kenapa dia punya ni saya rasa saya nak bangkah? Tak ada pola. Tak ada pola kat sini. Lepas tu ketahanan kakisannya tiada warna. Yang tiada warna ni kita nampak, tak nak. Maksudnya ketahanan kakisan berlaku ke, bertambah ke, berkurang ke. Cincin besi menghasilkan lapisan perang kerana cincin besi kurang tahan kakisan. Patutnya sini ada pola. Okay. Alright. Sekejap Okay, jenis cincin dinding larat lebih lama. Lebih lama ni tidak ada kena-mengena sebab kita buat hari yang sama, 3 hari. Okay. Tapi kan saya rasa macam jawapan syuhada ni macam boleh dipertimbangkan lah. Lepas saya baca-baca kan. Kalau korang pasal saya lambat sikit fikir tadi kan. Okay. Cincin besi diselaputi lapisan perang kerana lebih nipis. Mana ada cakap? Tak ada cakap.
Kan? Tak ada langsung kita sebut pasal nipis tebal dalam cerita tadi kan. Okay, jenis cincin besi menghasilkan ketahanan kakisan lebih rendah. Okay, ni lebih tepat kalau kita ada direndam tadi kan. Tapi ni macam jawapan si siapa tadi, Iman tadilah. Dia macam kita boleh bintangkan macam tu. Okay, jenis cincin besi menyebabkan tiada ketahanan kakisan. Siapa kata? Jenis cincin besi menyebabkan tiada ketahanan kakisan pada cincin. Ni pun sama, kurang polanya. Ketahanan kakisan cincin besi kurang. Bila? Okay, so tak adalah ni. Pakai. Okay. Jangan terpengaruh dengan yang saya bintang-bintang kan ni. Katakanlah bila nampak saya bintang kan, korang pun macam tu cikgu bintang tu macam maknanya boleh betul, boleh salah lah kan. Kita jangan set otak kita untuk jawapan atas pagar. Okay. So korang sebagai student kena set otak korang ke jawapan yang paling tepat. Supaya katakanlah korang dah cuba jawab setepat mungkin tapi masih salah. So maknanya nak kesalah tu berat lagi tau. So nanti pemeriksa akan lebih, kalau dia punya salah tu jauh lagi, kita boleh fikir untuk bagi markah lah. Tapi kalau jawapan korang dah atas pagar, susah lah kan. Okay, ada lagi tak jawapan tadi? Tak ada rasanya. Okay, dekat chat saya nampak, kenapa Arifah jawab kat sini? Kan dalam chat ada ke? Cincin besi dalam lautan garam menyebabkan sifat ketahanan kakisan berkurang. Okay, Raihan betul. Syamil, cincin besi dan dalam garam sifat ketahanan kakisan bertambah. Berkurang ya, berkurang. Okay. Syamil punya salah dekat berkurang sahaja. Arifah Najlah, cincin besi rendam dalam lautan garam menghasilkan ketahanan kakisan betul. Alia Anissa, Arifah kan jawab tadi dekat sana. Oh, dia betul kan kot? Alia Anissa, lapisan perang pada cincin besi berlaku apabila direndam dalam lautan garam menyebabkan ketahanan kakisan betul. Boleh. Walaupun macam panjang sikit cerita dia kan. Boleh. Alia Anissa boleh. Okay. So saya harap semua orang dah boleh buat inference dengan bagus lah. Okay, so yang ini tandakan raih pada petak yang disediakan bagi bahan yang mempunyai sifat yang sama macam cincin keluli. Kita nak tik pada siapa ni? Loyang. Okay, senang kan loyang lah ni. Okay, so tengok arahan dia ialah tandakan raih. So raih lah, jangan buat bintang, jangan buat benda-benda lain. Okay, semua orang jawab betul kat situ, kat chat tu. Okay, ini ialah soalan aplikasi. Sebenarnya satu lagi soalan, kalau korang tengok dalam yang saya bagi kat korang dalam grup tu, dia tanya soal siapa boleh ubah. Apa boleh ubah kita jawab tadi kan, so tak payahlah bincang lagi. Okay, ni kisah dia. Siva dia simpan duit kertas dengan duit shilling dalam tin biskuit. 3 tahun dia simpan. Lepas tu yang kesiannya bila dia buka lepas 3 tahun, Siva kata duit tu rosak dan mereput. So korang kena bagi pendapat kenapa duit tu jadi rosak dan reput. Okay. Kejap. Okay, yang kat kelas point boleh jawab. Yang mana-mana tak ada kelas point boleh juga jawab dekat chat. Fikir kenapa kelakar? Nampaknya masih lagi kosong dekat situ. Okay, so agaknya apa dia punya point kat sini, okay? So mungkinlah kalau korang tengok yang viral-viral dekat TikTok lah, dekat Twitter lah kan, dia orang simpan duit dalam apa tu, yang saya ingat hari tu dia simpan duit dalam tong aircon punya gas tu. Okay, so kalau kan dekat dalam tong gas aircon tu dia ada macam bahan kimia semula, tapi itu kisah lain. Okay, tips untuk jawab soalan macam ni ialah kena kaitkan dengan soalan sebelum itu, tanya pasal apa.
So sekarang kita tengah tengok pasal bahan tu berkarat atau tak berkarat. So kita cari dalam soalan, apa nak kaitkan karat tak karat tu dengan benda dalam soalan ni? Takkanlah duit kertas mana ada karat. Duit shilling mana boleh karat. Dan dia pun tak cerita pasal duit shilling tu rosak reput. Yang rosak reput ialah duit kertas kan. Okay, so nak pakai yang mana ni? Kita nampak dua jawapan dekat class point tu. Dekat chat macam masih lagi sunyi sepi lah ni. Ni mesti kes tunggu kawan-kawan ni. Okay, ada yang jawab dekat dalam tu, ada yang jawab pasal kelembapan lah. Lepas tu ada cerita pasal tahap kakisan duit tu yang rendah, baru 2 orang. Lagi tak yang nak jawab? Lagi tak yang jawab? Kalau tak ada saya nak tutup. Okay. Pada pendapat saya, macam rasa berdebat pula. Dah ke? Dah saya tutup lah ni. Ada 3 orang je. Okay. Tengok kita ada 3 jawapan kat sini. Ada macam-macam lah pesen kan. Ada yang jawab tak habis, ada jawab macam okay, ingat dalam walaupun kat sini dia tanya pendapat anda, tetapi kita kena cerita benda tu based on situasi. Sebab soalan ni, soalan yang D ni, soalan ni markah terakhir dalam soalan ni, selalunya dia akan bagi soalan aplikasi. Aplikasi tu ialah kita gunakan situasi yang dah disoal sebelum tu untuk kita aplikasikan dalam situasi harian. Macam ni. Okay, so kita tahu yang dalam tajuk ni kita akan cerita pasal pengaratan. Okay. So kat sini dia kata yang rosak dan mereput. So antara duit kertas dengan duit shilling, agaknya siapa yang akan rosak dan mereput? Duit kertas. Duit kertas. Duit kertas kan, duit shilling tak akan terganggu. Jadi duit shilling ni bukanlah kisah sebenar. Okay, so duit kertas tu rosak. Dia kata kenapa? Sekarang kita simpan duit kertas ni dalam tin biskut. Ni, tin biskut ni. Okay. So kita kena kaitkan apakah bahan yang membina tin biskut ini. Tin biskut ni dibuat daripada apa? Siapa yang tahu? Aluminium kot. Aluminium. Aluminium. Kalau dalam kelas saya yang lepas, ramai yang jawab aluminium dengan besi. Okay. So mengikut pengalaman korang antara dua ni, adakah dua-dua ni berkarat? Adakah dua-dua benda ni, aluminium dengan besi ni berkarat? Kalau ikut pengetahuan korang lah. Karat. Dua-dua karat? Serius? Mesti berkarat. Aluminium mana karat? Aluminium tak karat. So kita dah boleh campak jawapan ni. Nampak tak? Saya buang point yang wang shilling. Saya buang point yang aluminium ni. Okay. So sekarang kita point yang kita ada ialah besi. Okay. So pada pendapat anda, kenapa wang tersebut menjadi rosak dan reput? So cakaplah. Sebab wang tersebut menjadi rosak dan reput kerana disimpan dalam tin besi yang kita tahu besi ni boleh
berkarat. Ataupun kita belajar tadi tak tahan kakisan. Okay. So, tengok jawapan-jawapan yang ada. So macam Alif, dia cerita pasal duit tersebut. Sedangkan duit tersebut kalau macam kalau duit shilling mana ada mereput, tak rosak pun kan. Nak kata duit kertas mana ada terlibat dengan tahan kakisan. So salah lah. Salahnya sebab dia cerita pasal duit. Lepas tu dia refer pada duit tu tak tahan kakisan pun. Okay. Pada pendapat saya wang silver rosak dan mereput kerana silver campurkan wang shilling yang bersifat dah dia suruh pemeriksa pula fikir kat sini. Okay. Kelembapan dalam tin menyebabkan wang jadi rosak dan berkarat. Okay, dalam tajuk ni kita tak ada pun cerita pasal kelembapan. So walaupun betul kalau benda kita letak kat tempat lembab memang berkarat kan. Contohnya macam katakanlah pisau cukur, letak dekat bilik air, nanti dalam berkarat betul. Tapi dalam tajuk ni kita tak ada cerita pasal kelembapan. Dalam tajuk ni kita cerita pasal berkarat. Lepas tu macam Arinah ni dia tak cakap tin mana satu, tin apa. Okay. So salah juga. Okay, jawapan Raihan dekat chat. Mana tadi? Bla 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 bla. Ruang kertas mempunyai ketahanan kakisan yang kurang. Yang ini macam jawapan Alif tadi, kita pangkah. Besi berkarat. Saya rasa yang besi berkarat ni boleh lah dianggap sebagai jawapan yang boleh diterima tapi lemah lah. Okay, tin besi menyebabkan wang kertas rosak dan mereput kerana tin besi mempunyai tahap kakisan yang lebih rendah. Betul. Jawapan Arifah ni dia menuju ke arah betul lah. Okay, dia cerita besi tu tak tahan karat. Sebab jadi bila besi tu berkarat, dia akan efek duit kertas tu. Okay. Alright, ada soalan lagi tak? Okay, kalau tak ada, kita yang ini pula. Okay, ni seorang murid buat eksperimen kaji pertumbuhan anak benih jagung, diukur setiap 2 hari dan dapat yang inilah. Okay, so kat sini macam biasa kita akan keluarkan MV, RV. Okay, kalau ada jadual lagi senang, ni ialah MV. Okay, yang ini ialah RV apa? Nampak tak nampak? Nampak. RV nampak tak nampak? Nampak. Okay, lepas tu daripada soalan mengkaji pertumbuhan anak benih jagung, ini apa? Ini apa? RV yang tak nampak. Okay, ketinggian anak benih jagung, ini ialah MV. Diukur setiap 2 hari, ini ialah MV. Okay. So siapakah CV? Siapakah CV? Okay. Okey, dengan menggunakan data dalam jadual 1, lukiskan graf ketinggian anak benih jagung melawan masa. Okey, so macam ni, tengok arahan dia kata apa? Graf. Okey, kalau graf ialah yang macam tu ke, yang macam ni ke, okey. Kalau dia kata histogram barulah yang petak-petak tu. Okey. So sepatutnya bila nampak benda ni graf, jangan ada yang lukis petak-petak ni. So itu apa namanya? Tips yang pertama. Okay. So yang kedua, ni 2 markah kan? 2 markah yang pertama selalunya ialah markah kita transfer setiap satu ni. 2, 4, 6, 8, 10 ni 0, 6, 18, 28, 35, 38. Okay. So kita tandalah. Okay. So yang pertama bukan pertama. Tips yang seterusnya ialah kena tengok satu senggat ni berapa nilai dia. So macam yang ini selamat lah. Sebab satu senggat nilainya 1 kan.
Okay, dia 0, 6, 18, 28. Ingat, walaupun dia kosong-kosong, jangan lupa tanda sebab dalam data yang sebelum tadi tu ada kosong. So tanda. Ya Allah, pen dia tak berdung betul. Okay. Okay, yang inilah yang selalu student tak tanda. Sebab dia ingat macam tak payah tanda lah kosong-kosong kot. Nanti lalukan lah, jangan tanda. Lepas tu berapa tadi? 6. Saya tak nampak, tak berapa sangat lah kat sini accurate mata saya. Ni katakan 6, 0, 6, 18 18, lepas tu 28. Lebih kurang lah. Okay. So, yang ini katakanlah macam kita nampak titik dia terus naik-naik kan. Okay, dia naik. Macam tu. Kejap. 35, 38. Tanda je lah. 35, sini 38. Sini dah kot lebih kurang. Okay. So kalau macam kita nampak sini kan dia macam nampak dia landai sikit kat sini. So kita pakai freehand je lah. Okay, kalau yang freehand pastikan lalu semua titik. Yang ni saya punya tangan tak bendung ni sebab pakai tablet pen ni susah sikit. Kalau nampak dia lurus, nampak dia naik sampai atas kan pakai garis pembaris. Macam ni pakai freehand. Okay. So nanti pemeriksa akan tengok korang tanda pangkah ni betul. Tu satu markah. Lepas tu bentuknya betul, bukan bentuk yang ni. So dapat nanti satu lagi markah. Okay. Cikgu. Saya harap yang ini semua orang dapat buat 2 markah tu penuh lah. Okay, apakah hubungan antara anak benih jagung dengan masa? Okay. Yang kat kelas point tolong menjawab. Ni senang ni. Saya dah nampak dah jawapan-jawapan yang okay, baru 4 orang. Okay. Lagi-lagi come on. Okay, ada lagi tak? Kerja cikgu. On the way. Aduh. Ada yang cuba jawab dekat chat? Tak ada. Okay. Okay. So lagi 5 saat Okay. Kita tengok macam mana jawapan-jawapan hubungan. Okay. Tengok. Okay. Jawapan hubungan ni kalau ikut ayat yang matematik tu, dia jadi macam sangat tinggi lah untuk dijawab. Tapi
kalau saya, okay, untuk jawab hubungan, saya sangat suggestkan kita buat ayat semakin-semakin. Semakin. Okey, katakanlah semakin apa. Okey, ni koma. Okey. Semakin sini kita letak pemboleh ubah manipulasi, sini kita letak pemboleh ubah bergerak balas. Ingat, mesti sebut untuk pemboleh ubah, untuk hubungan kena sebut MV dulu. Kalau kamu sebut RV dulu, dia akan terus salah. Okey? Yang ini apa pula? Yang ini ialah pola. Selalunya kalau kita dapat graf yang macam tadi, okey, katakan graf yang macam ni. Kalau graf yang macam ni, confirm lah bertambah. Semakin bertambah apa, semakin bertambah apa. So sangatlah senang kalau dia ada graf. Okay? Alright, katakanlah ada yang cakap, cikgu ni macam ayat hipotesis je. Kena faham hipotesis tu kita buat sebelum kita jalankan eksperimen. Ini eksperimen yang dijalankan dan dapat graf pun. Maknanya dah siap eksperimen tu. Beza. Ayat mungkin sama tapi point untuk jawapan tu berbeza. Okay. So MV kita tengok kat sini, kita kena guna apa yang soalan tanya. Yang pertama, ketinggian anak benih jagung. Dan benda yang kedua ditanya ialah masa. Okay. Walaupun dalam soalan dia sebut ketinggian anak benih jagung dulu baru sebut masa, jangan ikut turutan ni untuk jawab kat sini. Kita kena pasti dulu siapakah ketinggian ni, siapakah masa ni. Okay. So masa ni ialah MV. Ketinggian anak benih ni ialah RV. Jadi walaupun dalam soalan dia sebut masa tu kemudian, tetapi untuk jawapan kita kena sebut masa dulu. So sini kena masa. Sini kena ketinggian anak benih jagung. Okay. So tadi kita tampak graf dia tadi macam ni kan. So kita buatlah semakin bertambah masa, semakin bertambah ketinggian anak benih jagung. Okay, kita tengok jawapan. Apa ni? Oh ni saya tak buang pula tu. Okay, semakin bertambah bilangan hari, semakin bertambah ketinggian anak benih jagung. Ni kenapa hari? Dia nak masa ikut ayat dalam soalan. Ketinggian anak benih jagung dipengaruhi oleh masa. Iya, pengaruhnya macam mana Kak? Okay. Semakin bertambah bilangan hari, semakin bertambah ketinggian. Hari. Okay. Semakin bertambah masa ABJ, semakin anak benih jagung. Okay, ni tak ada mengganggu. Sedap rasa dia suruh bubuh ABJ. Okey. Ketinggian anak benih jagung bertambah jika masa bertambah. Ketinggian anak benih jagung ni saya rasa pun masih diterima lah. Tak lari. Okey, sebab ni dia buat jika maka. Inilah. Masa mempengaruhinya macam mana kakak pula Ajaf ni. Okey. So tengok lagi ada tak? Arifah, masa mempengaruhi macam mana? Okay, dia macam ni lah. Dalam jawapan, tak kisahlah jawapan tu hipotesis ke, jawapan tu hubungan ke, jawapan tu kesimpulan ke, jawapan tu apa ke. Janganlah buat mempengaruhi, bergantung semua tu. Tak boleh. Jangan. Okay, dia sebab jawapan yang terapung tau. Tak tahu nak macam mana kan. Dia tidak melambangkan apa-apa. Okay, so kita tengok sini Arifah Najlah punya dekat ni semakin bertambah masa, semakin bertambah ketinggian ABJ sangat tu. Okay, betul Arifah dekat chat tu. Bertambah masa, bertambah ketinggian, Raihan betul.
Alia Anissa salahnya apa ya? Semakin bertambah apa? Bilangan hari. Bilangan hari, bilangan hari tu salah kan? Kena ganti semakin bertambah masa. Cikgu, saya betul ke dekat kelas point tu saya sebut RV dulu. Kejap. Mana tadi? Arifah punya ya. Saya sebut RV dulu. Arifah punya, saya raih sebab awak tak guna semakin-semakin. Okay. So yang ini kompleks sikit ceritanya tapi masih betul lah. Okay. Ni special case dah ni. Tapi itulah tak ramai orang buat jawapan macam ni kan. Okay. Apa lagi soalan tadi? Ni dah. Okay, sekarang yang ni pula. Definisi secara operasi bagi pertumbuhan. Okay, boleh jawab dekat kelas point. Okay, kita dah banyak kali dah revise pasal definisi secara operasi ni. So hari ni kita tengok adakah selepas beberapa kali kita praktis jawab definisi secara operasi ni, adakah kita dah makin mahir ataupun tak. Boleh ke? Okay, ada 3 orang yang jawab. Lagi? Ada 5 orang dah jawab. Ada lagi tak? Yang sedang? Saya tunggu. Ada lagi? Apa ni? Zul, kau dah kenapa asyik menghentam je ni? Aduh. Okey, saya rasa cukup kot. Saya tutup Aduh, dia bagi hentam lah apa lah. Dah kenapa ni? Okey, alright. Okey, sebelum tu, okey, ingat yang ni saya nak kamu berjaga-jaga beberapa perkara. Okey, tadi dalam soalan kan dia punya ayat dia pertumbuhan anak benih jagung. Tetapi dalam sini lepas perkataan bagi cuma ada perkataan ini sahaja. Satu patah perkataan sahaja. Jadi pastikan yang
jawapan tu bermula dengan pertumbuhan. Bukannya pertumbuhan anak benih jagung. Jangan pandai-pandai tambah, jangan pandai-pandai kurangkan. Okay. So pastikan juga ada 1, 2, 3 ni kata sendi ni. Kata sendi ke bahasa Melayunya? Okay. Dan tempatnya mestilah di situ. Bukannya kamu letak ke depan, belakang semua. Mestilah ialah yang dan. Okay. Pilih mana-mana. Saya rasa ramai yang memilih proses ni. Okay. Macam mana? Kenapa dia orang pilih proses, cikgu? Betul ke? Tips untuk guna proses ialah ni. Pe-an. Kalau pe-an, ada imbuhan pe-an tu selalunya dia ialah proses. Okay. So yang purple yang ini, pilihlah nak pilih mana satu. Menunjukkan boleh, menyebabkan boleh, menghasilkan boleh. Okay. Yang ini yang saya rasa kat jawapan tadi ramai yang tersilap kot. Okay, kita tengok gambar soalan yang awal-awal tadi. Okay, ni kan. Okay, dia kata eksperimen mengkaji pertumbuhan anak benih jagung. Lepas tu kita tengok eksperimen ni dijalankan selama berapa hari ni? 10 hari kan? 10 hari eksperimen ni. Okay, so eksperimen tu kita jalankan selama 10 hari. Okay, kita tengok yang pertama. Pertumbuhan ialah proses yang menyebabkan ketinggian anak benih jagung bertambah apabila bilangan hari bertambah. Okay, saya rasa ni logik, betul. Okay, bilangan hari bertambah. Okay. Lepas tu pertumbuhan ialah proses pertambahan ketinggian anak jagung ditinggalkan beberapa hari. Okay. Proses dan bilangan apabila bilangan masa bertambah, saya rasa masih lagi dalam betul. Tapi Aina punya ni saya rasa lagi bagus kalau guna hari kot. Tapi tak apalah, dalam jadual tadi ada masa kan. Dah tak apa, jangan pening. Ni pun betul. Okey, pertumbuhan ialah tindak balas ni saya rasa tak sesuai. Okey, tindak balas ni katakanlah ada yang macam cikgu, saya tak tahu nak guna tindak balas ke gerak balas. Okey, tindak balas tu selalunya ialah bahan kimia. Contohnya kita ambil asid campur alkali. Asid dengan alkali tu bahan kimia. So apa yang berlaku, peneutralan tu itu ialah tindak balas. Kalau gerak balas macam saya tampar muka korang, lepas korang sedih. Tak pun saya tampar korang tampar saya balik. Itu gerak balas. Okay, so tindak balas tak sesuai ya Alif. Okay, ketinggian anak benih apabila masa bertambah. Okay, yang belakang dengan depan semua tak ada masalah. Sini sahaja yang masalah. Pertumbuhan, proses, ketinggian anak benih jagung bertambah apabila ditinggalkan beberapa hari. Alright, saya rasa banyak jawapan yang bagus. Zul. Okey cikgu, saya punya boleh next. Kita next. Okey, soalan seterusnya. Tapi kan saya suka sebab dalam periksaan memang ada yang jawab macam ni. Dia memanglah macam ni kan, cikgu baru ajar memanglah macam ayu-ayu, suci murni jawapan semua kan. Tapi peperiksaan sekarang macam inilah yang muncul. Ingat jangan tambah apa-apa, kita nak yang ini sahaja. Ya, cikgu, saya bagi contoh untuk yang type exam untuk orang lain, bukan untuk saya. Saya memang memerlukan jawapan yang macam ni. Ya, so, semalam kan kita dah PM tepi cikgu. Semalam kan kita dah PM tepi untuk bincang benda ni. Cikgu, please cikgu. Saya nak lanjut ni. Yang ini salahnya sebab tambah. Ialah tak ada. Lepas tu yang apabila ada. Yang lain tu okey lah, ni tak perlu. Dalam peperiksaan memang banyak yang macam ni. Saya tak pelik pun. Pertumbuhan ialah proses yang menyebabkan ketinggian bertambah apabila dibiarkan selama 10 hari. Okey. Pertumbuhan ialah proses menyebabkan anak benih jagung tumbuh. Anak tu memang dah tumbuh dah. Dia mana tumbuh dah anak benih tu. Kita nak dia tumbuh lagi dah. Kita nak dia meninggi. So dibiarkan beberapa hari. Okey, yang ni salah sebab tumbuh Dina. Tapi dalam banyak-banyak jawapan ni saya sangat suka
ke jawapan jawapan Jafni. Okay, kalau tanya kenapa jawapan Jafni ni jawapan yang terbaik, sebab tengok ni dibiarkan selama 10 hari. Spesifik tu 10 hari. Okay. Alright, tengok jawapan dekat dalam tu Luqman Hakim. Ketinggan ni macam setinggan dengan adik-beradik ke apa ni? Menunjukkan ketinggian tak boleh bertambah biarkan selama 10 hari. Okey, Luqman punya pun bagus. Pertumbuhan proses menunjukkan benda bertambah berasa bertambah. Okey, betul juga. Kemudian tanam benih jagung apabila diukur setiap 2 hari. Menunjukkan ketinggian anak benih jagung apabila diukur setiap 2 hari. Raihan punya ni pun menarik juga ni. Tengok ni, dia spesifik. Diukur setiap 2 hari. Pertumbuhan ialah proses menunjukkan anak benih jagung. Ialah selama 10 hari. Ni macam Jafri tadi. Bagus juga. Okey. So nampak tak? Macam bagus lah tu. Okay, yang last kali, saya rasa last dah ni. Razif tanam sejenis pokok bunga dalam pasu. Selepas 2 minggu dia kata pokok bunga dia layu pula. Apakah yang perlu dilakukan oleh Razif? Okay, tadi Siva punya duit reput. Yang ni layu pula. Macam mana nak cakap ni? Tadi reput pancing sikit besi kan. Yang ni kenapa? Pada pendapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh Razif? Tengok. Tadi dia tanya kenapa duit reput. Lain tau. Kenapa tu ialah punca. Yang ini apa pada pendapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh Razif? Apakah yang perlu tu maksudnya dia nak cadangan. Walaupun nampak macam berbeza, sama tapi berbeza. Soalan memang minta pendapat. Tapi yang ini ialah cadangan yang perlu dilakukan. Yang tadi ialah dia tanya punca. So kalau korang jadi Razif, korang nak buat apa? Tuliskan kat komen. Beli baru. Ni macam saya je ni. Letak respect tu ada. Berhenti menanam pokok. Orang ni apa-apalah. Aduh. Oh, apakah? Malaslah macam ni. Okay. Tengok Jafni juga jawab baik-baik. Apa ni? Adha ni hari tu kau mainlah berucap pakai baju pengawas. Hari ni jawapan macam mafia ni. Okay. Okay, saya baca. Okay, kat sini kisah dia ialah layu. Kalau tengok kat situ bukan setakat layu je tapi kita nampak dia macam mengecil lah kan. So dah nama layu. Layu ni kan sebab tak cukup air, sebab panas. So kita kenalah elakkan faktor-faktor yang tadi tu. Sama ada panas ataupun sama ada dia kurang air. Okay. Ataupun mungkin juga tak cukup baja lah kan macam korang. Tak sarapan pergi kelas kan macam layu je kan. So makanan juga. Okay. So yang jawapan Adha yang pertama beri baru ni ialah lari tajuk, pangkah. Letak bawah sinaran matahari lagilah pula kan. Lagilah kesian dah lah dia layu letak lagi. Lagi macam sudah jatuh ditimpa tangga jadi pokok tu. Arinah punya pun tak. Respect tu Adha tu tak ada jawapan. Buang tanaman lama. Jap. Siapa yang lama kat sini? Okey, guna baja. Okey, guna baja ni logik. Jap, saya nak fahamkan Nurul Ain. Maknanya macam mana tu? Buang tanaman lama lepas tu tanam baru ke? Okey. Letak baja. Okey, Arifah, Izni letak baja. Okey. Berhenti menanam pokok, tolonglah nanti siapa nak supply oksigen kan kita dah lah sekarang ni COVID asyik pergi hospital cari oksigen je kan. Lepas tu lagi Zul suruh berhenti tanam pokok. Siram air dan guna baja. Ya, bagus. Ada 2 unsur kat situ. Letak baja, siram pokok dan letak bawah cahaya matahari. Wow, sangat hebat ni. 3 perkara dia suggestkan. Ni sesuai ni, mesti Jafni selalu tanam pokok ni.
bagi nutrien yang secukupnya pada pokok. Okey, point idea tu ada, tapi macam mana cara kita nak bagi nutrien kat pokok ni? Okey, so Arina ni dia suggesting something tapi tak sampai. Letak baja dan siram. Okey, cakaplah siram dengan air. Okey, tapi kita fahamlah kalau siram mesti dengan cecair kan. Razif perlu menyiram pokok tersebut kerana pokok tersebut punya yelah, tahulah, tak puas hati tadi kan saya bahan jawapan kan. Cikgu Menyiram kena pokok bagi tersebut. kan. Cikgu dia kan satu Bagi apa? markah kan, kena bagi macam ada ke? Dia punya jawapan. Ni. Bagi bias Tidak- pendek-pendek tak apa Tidak kan. perlu. Tak perlu. Just cakap siram dengan air, letak baja dah cukup dah. Okay. Alright. Letak bawah cahaya matahari. Saya rasa letak cahaya bawah cahaya matahari ni dah nombor 3 kot. Yang pertama bila layu kena letak air dulu. Lepas tu baru letak baja. Lepas tu ni. Buang tanaman layu. Oh, kira macam ni kejam. Okay, so dia punya layu selalu sebab tak cukup air. So kita akan bagi air dulu. Lepas tu kalau kita tengok bagi air tak naik, tak tanggap balik pokok tu, kita mungkin tak cukup makan, kita bagi baja. Lepas tu kalau dah air cukup, baja pun dah ada, tak tegak juga, baru kita bagi dia cahaya matahari. Okay. So itu. Kalau layu juga baru yelah beli. Nak juga beli. Pokok ni kurang kasih sayang. Okay. So saya rasa dah habis kot ni. Kejap markah dia 1. So bagi 1 point je boleh ke? Boleh. Letak air je dah. Habis cerita. Siram air. Dah. Bagi makan suplemen. Itu korang ni kena bagi suplemen. Asyik-asyik muka ni jawab, yang lain-lain tu tolong bagi suplemen Okay, saya rasa tu je untuk hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Kalau letak air ni betul ke cikgu? Betul. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa tu je untuk hari ni.